Kemudian dia buat jalan raya cantik daripada kaki bukit sampai ke tepi laut, ke pelabuhan. Kita pun sokong, tepuk tangan. Tengok orang putih datang bawa kemajuan. Kan, kalau harap kita, orang Melayu harapkan sultan-sultan kita mana nak ada jalan macam ni. Dah buat jalan daripada kaki bukit ke pelabuhan, dia buat pula pelabuhan cantik. Kita pun tepuk tangan punya seronok. Tengok orang putih datang, dia buat pelabuhan besar untuk kita. Di merata negara kita ni banyak pelabuhan. Tapi kita tak sedar sebenarnya dia buat itu semua bukan nak bagi majukan kita. Sebaliknya dia nak ambil harta benda kita buat balik negara dia. Itu cerita dia. Dia bagi pencerah hutan, pencerah kaki bukit, dia bagi buka kilang semua, buat jalan raya, buat pelabuhan. Dia nak angkut kita punya bijih timah, bijih besi, segala arang batu, segala semualah, semua benda yang ada. Sebab tu sampai hari ni kita punya duit-duit hasil galian, termasuklah yang bukan galian, getah pun, duit tu dia masih mengalir ke England. Tengok syarikat Sain Dabi kan, getah tu melalui mereka ni, dan duit tu masuk ke England. Kita dah merdeka 50 tahun lebih, tapi duit hasil bumi kita masih mengalir ke England. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab semasa nak merdeka dulu ni, orang putih, orang Inggeris dia bagi syarat, nak merdeka boleh, tapi kami punya urusan perniagaan, kepentingan ekonomi kami di tanah Melayu tak boleh kacau. Itu syarat nak bagi merdeka. Jadi kita pun sebab nak merdeka, sebab saya setuju. Bila kita setuju, tengok puluh-puluh tahun kita punya hasil bumi masih duit dia mengalir ke England. England dia kaya dengan sebab negara kita kan. Segala bijih timah, segala getah, semua duit masuk dari luar. Sampailah hari ni. Kita tengok contoh di Indonesia. Di Indonesia yang memerintah ni ialah Pulau Jawa. Banyak pulau-pulau lain. Tapi Pulau Jawa ni, orang terlalu ramai dan dia punya bahan-bahan bumi pun kurang. Yang banyak di Sumatera. Jadi orang Jawa, dia pergi ambil kekayaan Sumatera, tarik pergi ke Jawa. Sebab tu orang Sumatera dia tak apa senang hati dengan orang di Jawa. Hasil kekayaan orang Sumatera punya, tapi dapat kat orang Jawa. Salah satu yang paling kuat menentang ialah Aceh. Aceh ni kaya dengan minyak, kaya dengan sumber semula jadi banyak. Sungguh pun datang daripada bumi Aceh, tapi duit tu banyak mengalir ke pusat. Ke mana? Ke Jakarta. Sebab tu orang Aceh marah. Sampai kan berperang-perang. Tambahan pula, Aceh yang asal dia berperang tu, semasa Belanda merdekakan Indonesia, dia merdekakan Aceh sekali. Padahal Aceh dia tak pernah dijajah oleh Belanda. Dia tak pernah dijajah oleh Belanda. Tiba-tiba masa nak bagi merdeka Indonesia, Belanda kata, ambil Aceh sekali, kami merdekakan Aceh sekali. Sebab tu dia marah. Kata, kami tak pernah kena jajah, kenapa kami kena merdeka? Sebab tu sampai sekarang Aceh ni kalau boleh dia nak buat negara dia sendiri. Sebab dia tak pernah kena jajah dengan Belanda, tak pernah masuk dalam Indonesia. Macam kita lah, duduk sebelah ladang. Orang jual ladang tu, dia jual dengan tanah rumah kita sekali. Kita pun terkejut. Masa bila pula tanah rumah saya masuk dalam ladang ni? Tokek tu datang, ni ada surat, dia jual sekali dengan tanah kamu. Kita pun pening. Mana kita tak marah kan? Kita tak pernah duduk dalam tanah ladang tu, tapi bila dijual dengan tanah kita sekali. Macam itulah yang jadi di Aceh sekarang. Jadi apa yang berlaku di Aceh ni? Pemerintah. Ni pemerintah yang jahat. Hasil bumi Aceh punya, minyak Aceh punya, tapi rakyat tempatan kurang dapat manfaat. Pemerintah yang banyak ambil. Ni dua jenis orang jahat. Jenis yang pertama tadi orang penjajah. Penjajah, hasil bumi tanah orang Islam ni dia ambil keuntungan, dapat kat negeri dia. Dan yang kedua, pemerintah tempatan sendiri. Di rumah kita contohnya ada telaga minyak, sepatutnya kita lah dapat duit banyak. Ni tak, pemerintah ambil. Dia bagi kat kita sikit dia ambil banyak. Macam itulah cerita dia. Jadi penduduk tak dapat manfaat. Ini dua jenis kumpulan jahat. Okey. Apa yang disyairkan oleh Syekh Fahmi Zamzam?
Galian bumi muncul tercurah, kurnia Tuhan yang maha murah. Hendaklah syukur, moga ditambah. Janganlah kufur, nanti ditegak. Jangan kufur nikmat, nanti langsung tak dapat apa. Dunia Islam tambang melimpah. Tambang ni hasil-hasil bumi. Galian emas, petrol dan timah. Namun mengapa harta diserah kepada kafir pemusnah ummah? Baik, sebenarnya dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang bercerita tentang galian-galian bumi. Apa tujuan Quran bercerita tentang galian-galian bumi ini? Salah satu tujuan dia ialah supaya orang Islam yang memanfaatkan galian-galian bumi. Tapi malangnya kebanyakan galian-galian bumi sekarang dikuasai oleh orang bukan Islam, terutamanya pihak penjajah lah. Antara ayat Quran yang suruh umat Islam berusaha sungguh-sungguh dalam mengeluarkan hasil bumi. Surah Sabah ayat 10 maksud dia. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Nabi Daud kurnia dari kami, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Allah suruh umat Islam ni kuasai industri besi. Jadi kalau kita tengok sekarang, industri besi dikuasai oleh penjajah. Dan di negara kita pun bukan orang Islam yang kuasai industri besi. Surah Sabah ayat 11. Buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah jalinannya. Nak suruh umat Islam masuk industri besi. Surah Kahfi ayat 96. Berilah aku potongan-potongan besi. Besi lagi. Surah Kahfi ayat 96 juga. Berilah aku tembaga agar ku tuangkan ke atas besi panas itu. Ini cerita Zulkarnain ni nak buat tembok Ya'juj Ma'juj. Jadi Tuhan suruh orang Islam menguasai, ambil manfaat daripada galian besi dan juga daripada galian tembaga. Tapi kita yang buat tak tahu apa yang diperintah oleh Quran ni. Dalam Quran juga diceritakan tentang industri emas dan mutiara. Surah Al-Hajj ayat 23. Dalam syurga mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang daripada emas dan mutiara. Surah Rahman ayat 22. Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Surah Al-Insan ayat 15. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana daripada perak. Ini semua cerita tentang galian-galian dalam bumi yang mana Allah suruh umat Islam kuasai, ambil manfaat. Tapi malangnya tak dapat kepada umat Islam. Surah Al-Fajr ayat 9. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Ini kuari. Surah Al-Hadid ayat 25. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.